Alhamdulillah di studio kita pada pagi ini bersama dengan dua orang narasumber kita, Auda, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Faizal bin Haji Piluk, merupakan penolong pengajar kanan di Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan juga Yang Mulia Puan Hajah Mazuridah binti Haji Mahmud, iaitu penolong pengajar Pusat Bahagia Brunei Muara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini merupakan kali kedua tadi berjumpa. Ya, berulang lagi kita ni bersama lagi, ya. Alhamdulillah. Berjumpa lagi kita ni. Ya, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Kalau pada sebelum ini kita ni ada belajar sedikit mengenai dengan bahasa isyarat secara masih ingat lagi? basic ataupun Masih ingat asas. macam mana? Apa khabar macam mana? Masih lagi ingat sedikit-sedikit. Tapi akan cuba diulang kembali barangkali mungkin daripada Tuan Haji Muhammad Faizal ya. Pasal itulah bukan hari-hari kan kita ni gunakan, Ya, tetapi betul. itulah tujuan kita ni pada hari ini untuk mungkin mudah-mudahan dapat belajar. Ya, tani dapat belajar dan tani praktikkanlah ya. Baik, betul terus sekali. saja ya kita Mahira silakan. Ya, dan seperti yang kita ketahui lah ya, yang mana bahasa isyarat tani merupakan kaedah komunikasi yang tidak menggunakan suara. Betul. Kita ni hanya dengan menggunakan pergerakan tangan, badan dan mungkin bibir juga ya. Jadi mungkin dapat kita minta penjelasan ni daripada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Faizal selaku penolong pengajar kanan Jabatan Pembangunan Masyarakat ni. Bagaimana sebetulnya kita ni berkomunikasi bersama dengan orang kelainan upaya pendengaran ni Tuan. Silakan Tuan. Baik, alhamdulillah. Antara cara tani berkomunikasi bersama dengan orang kelainan upaya ni salah satunya adalah yang seperti lazim kita ni lihat, iaitu dengan menggunakan bahasa isyarat. Ya. Itu memang setiap hari ataupun selalu kita ni lihat orang kelainan upaya pendengaran ni memang akan menggunakan bahasa isyarat. Dan kaedah selainnya adalah dengan menggunakan teks ataupun tani menulis secara kertas, tani tulis apa yang kita ni akan cakapkan sama bis diorang untuk menyampaikan mesej itu, dan diorang pun akan menulis balik lah. Tapi ingatnya dalam kaedah itu kadang-kadang bahasa isyarat dengan bahasa kita ni adalah secara terbalik. Secara terbalik, contohnya macam adik lelaki kan. Kalau adik lelaki tadi sebut saya adik lelaki, tapi kalau dalam bahasa isyaratnya terbalik lelaki pulang adik. Lelaki adik. Jadinya lelaki adik. Artinya di sana ada sedikit perbezaan lah kalau dalam konteks bahasa isyarat ya, betul. Dan selain daripada itu masa ini tadi secara mudahlah menggunakan telefon bimbit jadi makan telefon bimbit tadi tulis secara telefon bimbit dan ditunjukkan saja. Jadi diorang dapat membaca juga. Diorang dapat membaca, insya-Allah. Sama macam buat teks lah. Yes. Diorang pun ada diorang pun berkomunikasi di antara mereka di antara sesama sendiri, dan arah kita ni pun juga diorang boleh berteks lah. Diorang ada aplikasi WhatsApp juga. Dan di antara kaedah lainnya adalah syarat tersendiri. Artinya kalau bagi orang yang tidak tahu mengenai dengan bahasa isyarat pun, kalau akan berkomunikasi sama dengan orang kelainan upaya pendengaran, diorang akan macam menunjuk barang itu, macam contohnya bilanya. Dengan isyarat cuma tu saja kita ni boleh faham sebetulnya. Betul. Okey. Jadi mungkin ada juga penonton tadi di luar sana Tuan tertanya-tanya apakah manfaat kalau kita ni sebagai masyarakat mempelajari ataupun mendalami lagi bahasa isyarat tadi Tuan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya banyak manfaat yang boleh dipelajari oleh kita ni sebagai masyarakat. Antaranya ialah untuk berkomunikasi lebih baik bersama dengan orang kelainan upaya pendengaran ini, dan juga di samping itu mereka boleh merasakan yang bis durang ini kena hargai apabila tadi berkomunikasi bersama bis durang dengan menggunakan bahasa isyarat. Dan selain daripada itu, ianya juga mendatangkan manfaat kepada tani sekiranya lah contohnya apabila keluarga kita ni menghadapi mempelajari bahasa isyarat ini dan mengetahui dan menguasai bahasa isyarat secara keluarga, dan sekiranya kalau contohnya ada salah seorang daripada ahli keluarga tu ada masalah dia dapat bercakap, jadi senang tadi berkomunikasi dengan beberapa bahasa isyarat atau dan di antara faedahnya lah, dan ianya juga adalah sebagai kemahiran tambahan ataupun orang pembelajaran sepanjang hayat untuk petani juga ya. Alhamdulillah. Dan saya berfikiran lain pula untuk sebetulnya Mahira ya. Kalau macam kita ni untuk suka-suka saya Tuan, misalnya tadi ada satu game bersama dengan rakan-rakan kita ni, semua dalam keadaan normal lah ya. Tapi untuk Mahira menyampaikan pada saya, kalau macam kami
kami dua saja yang tahu bahasa isyarat itu ada juga orang kebaikannya, kelebihannya. Jadi Mahirah akan beritahu sesuatu rahsia melalui bahasa isyarat. Jadi kawan-kawan yang lain dah tahu sebenarnya rahsia itu. Ya, itu sebagai satu boleh game jadi saja. pakai sebagai game permainan, Ya. betul. Ya. Betul. Ya, dan kita sebenarnya rasa berbesar hati juga ya untuk cuba minta penjelasan ni daripada berkomunikasi bersama dengan Yang Mulia Puan Hajah Mazurida ya, binti Haji Mahmud yang juga cukup istimewa. Kita akan cuba berinteraksi melalui daripada Yang Mulia Tuan Haji Muhammad Faizal ni. Berapa lama sebetulnya bagi seseorang itu boleh menguasai asas bahasa isyarat ini? Okey. Berapa lama seorang belajar isyarat? Ya. Okey, katanya sekurang-kurang seseorang itu belajar asas bahasa isyarat. Ya. Dan tahu katanya semula minta maaf. Tadi katanya sekurang-kurang seorang itu belajar bahasa isyarat, dan yes, baik. Okey, katanya tahu ABC dan senang untuk seorang itu belajar bahasa isyarat, dan penting bagi seseorang itu untuk praktis bahasa isyarat. Jadi kalau tani ada mempraktiskan bahasa isyarat tani, ia akan jadi lupalah. Jadi dan mesti selalu sukar. sukar. Jadi kalau begini itu apa maksudnya tu tadi? Ini. Yes. Ini katanya belajar lah. Belajar macam mana tadi katanya. Kalau yang tadi macam Itu penting. Penting, ya, betul. Alhamdulillah kita dapat ilmu sedikit ni ya daripada perkongsian kita ni pada pagi ini. Dan juga sebetulnya ya Tuan, bagaimana sebetulnya untuk kita ni memahami bahasa isyarat yang belum pernah mempelajari bahasa isyarat ni? Bagaimana? Baik, terima kasih. Sebenarnya semuanya datang daripada kemahuan kita ni lah. Kalau tani nada mau belajar pun dia juga ada guna-gunanya. Jadi semua itu datang daripada kita ni untuk mempelajari bahasa isyarat tani. Jadi senang saja masa ni untuk mempelajari bahasa isyarat itu dalam kaedahnya daripada laman sesawang yang masa ni senang saja mudah diakses dalam internet. Jadi ini boleh belajar melalui daripada laman sesawang, dan di samping itu juga pihak Persatuan Orang Kurang Pendengaran ataupun OKP, diorang ada menyediakan ataupun menjual buku ini. Jadi buku ini diorang ada sediakan, namanya buku Panduan Bahasa Isyarat Sign Language Guidebook. Jadi ini pun boleh didapati daripada Persatuan Orang Kurang Pendengaran. Di samping itu juga kalau sekiranya ketani berhadapan bersama orang kelainan upaya pendengaran ini, contohnya di Kadai misalnya, jangan ketani pendek pulang kenal sama bisturangan ya. Jadi we try to berhadapan bersama bisturang. Jadi walaupun ketani mengetahui bahasa isyarat dengan dengan gerak tangan bisturang, dengan ekspresi muka bisturang, insyaAllah tani boleh faham apa yang diorang sampaikan itu, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, yang beruntungnya pada pagi ini Mahirah ya, serta audio penonton sekalian, kita ni akan mempelajari sedikit mengenai dengan demonstrasi akan diadakan ya, Tuan. Yes, bahasa demonstrasi A to Z. Betul. Jadi akan Z, disampaikan oleh Yang Mulia Puan Hajah Mazurida sendiri. Betul. Yang akan mengajarkan. Jadi silakan. Bahasa A sampai Z. Seperti sekarang ini katanya A, B, C, D, D. D macam ni. Okey. E macam tadi gigi kan. Okey, macam ni ya. E ya. E. Macam ni. Dirapatkan lagi. Dirapatkan macam ni. Okey. F. Ya. G. Okey. Macam mana? Okay. G. H. I. Dan lukis saja jadi J. Okey. J. Macam menyungkit ni kita ni ya. Dan K. Okey. L. M.
Ini M. Oh, dimasukkan. Okey. Dan Okey. ini N. N. Naik ke atas lagi tadi. M cuma ni kan satu Okey. naik ke atas lagi jadi O. N. Ada O. O. Oh, kalau O macam ni. Dan P tadi K ke atas kan? K ke Kita atas dan turunkan dibawa si turun ke bawah. Okey. Jadi ni P. Jadi P. Ya. P. Q. Lepas itu Q. Q. Q tadi G cuma ni kan? Alright. Jadi tadi turunkan ke bawah, dia jadi Q. Dan S, S. S. Okey. T, Okey. E. U, U. itu U, R. R. Tadi R bersilang tadi ya. Okey. R tadi bersilang. R bersilang, ini R. R bersilang. Okey. S. U, Ada U. T. V. W. Okey. X, X. Y, Y. Y. dan Z. Dan Z. Z. Okey. Dibuat bentuk yang mahirah. Bagaimana rasanya? Dari Mau Iskandar. perlu banyak belajar Apa lagi. ni, dah, latihan Mia. lagi kita Cuba ni, baru ya? sekali kan? Baru sekali pun Tapi sudah insyaAllah ya, akan kita ni pelajari. Betul. Ya, Alhamdulillah kita ni dapat belajar. Terima kasih macam mana Tuan? Terima kasih kalau ya ada dua ni. Ya ada tadi boleh menggunakan bahasa orang bahasa English ataupun bahasa Melayu. Ya, Jadi kalau bahasa English, thank you secara senangnya macam manilah toh. Thank you. Thank you. Tapi kalau dalam bahasa Melayu ya boleh T dan kasih. Okey. Kasih. Okey. Terima kasih. Ya, okey. Alhamdulillah. Kita Jadi percaya ada- bukan saja kita ni yang mengikuti ni. Betul. Rakan-rakan kita ni, penonton-penonton kita ni pun sama ni mengikuti demonstrasi yang kita bawakan tadi ya. Betul. Perlu kita ni halusi lagi sebetulnya. Betul. Bukan dia cukup sekali lah Mahirah ya. Mungkin kalau sehari dapat tani ambil masa untuk 1 atau 2 jam. Betul. Dan kita ni halusi insyaAllah untuk sesi A, B, C hingga Z lah. Ya, untuk lain sesi lagi itu kalau saja, 1, 2, ya? 3 tu lain. Atau mungkin lebih mudah. 1, 2, 3 macam biasa saja. Ya, 1 2 3 Kecuali kalau sudah angka yang banyak ya. betul. Lebih-lebih kalau macam angka 3 dan angka 6 ke atas satu ya ada berbeza lah. Oh, okey. Contohnya macam kalau 1 biasa kan 1 Ya. dan 2 3 Berbeza lagi. 3 berbeza. Kalau menggunakan kalau biasa jadi tadi selalu jadi cuma ni kan? kan. Ya. Ya, kalau biasa kita ni cuma ataupun ni. Cuma Ya. 3 kan. Ataupun cuma ni. Tapi kalau 3 bagi bahasa isyarat adalah cuma ni. Oh, Dikhususkan macam manilah Yes. untuk 3 ya. Bahasa isyaratnya cuma Bahasa ni isyarat. 3. okey. Okey. Okey, satu pengetahuan yang cukup menarik juga ni. Jadi mungkin ada di antaranya orang ramai yang berkeinginan sebetulnya untuk mengetahui lebih mendalam lagi pengetahuan mengenai dengan bahasa isyarat tadi. Jadi bilakah sebetulnya Pusat Bahagia akan mengadakan bengkel bahasa isyarat tadi tuan? Baik, terima kasih. Jadinya bengkel-bengkel ataupun kursus-kursus bahasa isyarat ini memang selalu diadakan dan dianjurkan oleh Pusat Bahagia, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Jadi kita boleh menghubungi terus kami di talian 2330 315 2330 315 ataupun melalui email kami pusatbahagia@gmail.com. Jadi kita juga boleh melayari laman-laman sosial kami daripada Facebook ataupun IG iaitu Pusat Bahagia Pulai. Dan insya-Allah unit pemulihan komuniti Pusat Bahagia Daerah Brunei Muara, Jabatan Pembangunan Masyarakat dengan kerjasama bahagian warga emas dan pencen-pencen dan Persatuan Orang-orang Kurang Pendengaran ataupun OKP akan menganjurkan bengkel bahasa isyarat bersempena dengan sambutan Hari Warga Emas iaitu yang disambut harian itu 1 hari bulan Oktober. Yep. Jadi bagi daerah Temburong insya-Allah akan diadakan pada 13 hari bulan hingga 15 hari bulan Oktober dan bagi daerah Belait pula akan diadakan pada 20 hari bulan hingga 22 hari bulan Oktober dan Brunei Muara 26 hari bulan hingga 28 hari bulan Oktober dan manakala bagi daerah Tutong pula akan diadakan pada 3 hingga 5 November 2020 dan mana-mana agensi bukan setakat saja kami menganjurkan bengkel-bengkel tersebut tapi mana-mana agensi ataupun persatuan-persatuan yang ingin mengadakan ataupun menganjurkan kursus ataupun bengkel bahasa isyarat di tempat mereka sendiri pun boleh menghubungi kami dan insya-Allah kami akan sedia membantu. Ya. Baik, sedikit ini pertanyaan dari saya tuan. Kalau macam sekiranya puan Hajah sendiri kan, ia di kaunter pembayaran, kemudian juru jual ataupun cashier, ia akan beritahu jumlah beliannya tu sekian 5 ataupun 15 ringgit. Macam mana tu?
Kalau Selalunya diorang ada perasan bahawa Puan Hajah ni orang Istimewa. Jadi tiba-tiba yang dah dapat respon macam mana? Jadi macam mana diorang akan beritahu jumlah semua beliannya tu? baik. Ini selalu tadi lihat kali ya, kalau di kedai pun kadang-kadang berseorangan ni kalau akan membeli barang bagi duit tukar kepada kaunter dan orang cashiernya tu bercakap dengan berseorangan ya. Ya. Jadi kadang-kadang diorang ni pun faham je lah mengenai situasi tersebut. Diorang awal sudah alert kepada yang cashier tu. Jadi diorang akan tunjuk macam mana, artinya diorang dah mendengar ataupun diorang cakap diorang dah mendengar. Dan biasanya diorang akan melihatkan daripada telefon ataupun jualan cashier tu. Ataupun riset ya. Alhamdulillah di Brunei ini cashier-cashiernya pun memahami juga. Diorang terlampau memajal lah kan menyuruh bercakap ke dia. Jadi alhamdulillah diorang pun memahamilah kalau dibagi isyarat macam itu. Dan saya tertarik ni mengenai dengan bengkel yang biasanya diadakan daripada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan biasanya apa saja pengisiannya tu bengkel bahasa isyarat itu dan berapa lama ataupun berapa hari biasanya? Baik, bengkel-bengkel yang selalu kami anjurkan adalah selama 3 hari tu. Jadi 3 hari ini termasuk tadi macam basic alfabet. Pasalnya seseorang itu mesti mengetahui sebelum mempelajari ayat-ayat bahasa isyarat, diorang mesti menguasai abjad abjad, A itu sampai Z itu dan juga nombor 1 sampai 101 lah. Itu mesti diorang kuasai. Yang penting abjad itu mesti dikuasai dan baru tadi dapat membuat ayat untuk bahasa isyarat itu. Dan selalunya kalau hari pertama tu ayat-ayat simple lah, contohnya macam warna dan nama, family, macam adik-beradik, itu semua tu akan dipelajari orang pada hari pertama. Dan hari kedua lebih advance daripada itulah, contohnya macam nama-nama bangunan, nama-nama tempat, dan yang ke hari ketiga mereka ni diuji, diuji sama ada orang ni faham ataupun sebaliknya. Ya, alhamdulillah ya. Ini mungkin beliau tadi ada bercakap dengan saya, beliau akan mengkongsikan bahasa-bahasa isyarat macam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat pagi, boleh kita? Silakan. Boleh dalam seminit. Okey. Ini katanya tadi ia mau mengkongsikan macam mana tadi bagi salam. Salam bagi salam tadi hurufnya adalah A. Di depan assalam itu kan ia A kan. Jadi tadi bentuk A dan tadi buat rekening dan tadi buat ke depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Artinya jawapannya Waalaikumsalam. Katanya pakai W. Itu berada di hadapan huruf itu W. Waalaikumsalam. Jadi kalau selamat pagi, selamat tu. Okay. Selamat pagi. Matahari terbit. Matahari terbit betul lah. Matahari terbit. Selamat pagi. Okay. Kalau selamat datang, kalau selamat datang boleh juga datang ni ia ada dua ya. Kalau selamat datang boleh juga artinya tadi mengalu-alukan daripada hati ke tadi. Selamat datang. Okey. Ya. Bagaimana kalau selamat malam pula? Selamat malam, matahari itu terbenam. Artinya selamat malam. Selamat malam. Ini horizon, ini kira macam horizon lah. Horizon. Ini tadi punya matahari di sebelah sini. Okey. Ada request juga ni daripada rakan kita. Kalau rampai pagi, macam mana tu bahasa isyaratnya? Ya, kalau pagi selamat tadi rampai pagi. Selamat pagi, rampai pagi. Yep. Rampai itu hari itu ada pulang kena tanya saya John ya. Tapi saya belum mengetahui apa maksud rampai itu sebenarnya. Jadi kalau kita ni dah tahu ia punya bahasa isyarat bagi sesuatu ayat itu, tani ija sejak. Jadi rampai itu diijak pagi, macam ini sejak pagi. Kalau rampai R A M menggunakan abjad lah tu I rampai. Ya. Jadi akan diajar menggunakan bahasa isyarat. Betul. Alhamdulillah. Jadi sebagai akhirnya ni lebih kurang daripada 1 minit ni tuan. Hasrat ataupun saranan kepada orang ramai yang ingin mempelajari bahasa isyarat ni.
Okey, terima kasih. Tentunya hasrat kami adalah untuk ke arah masyarakat inklusif, di mana golongan OKU ini nada bezanya daripada Ketani, sama macam Ketani jua. Dan ke arah itu pihak Pusat Bahagia Jabatan Pembangunan Masyarakat telah berusaha menganjurkan bengkel-bengkel berkaitan dengan OKU dan juga giat aktif di dalam mempromosikan kesedaran terhadap golongan OKU ini. Dan secara peribadi juga saya ingin menjemputlah orang ramai untuk sama-sama mempelajari bahasa isyarat ini untuk Ketani jua dan untuk Bisdurang jua. Alhamdulillah ya. Terima kasih semua tadi tuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama katanya. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik, nampaknya terima kasih juga untuk tuan ya. Kerana berkongsi informasi kita sangat berguna Mahirah ya. Betul sekali. Alhamdulillah ya. Ya. Kita ucapkan terima kasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi sudah